Ini ialah bab kecerunan dan luas di bawah graf. Kalau kita tengok graf ni ialah graf laju masa. Apa maksud graf laju masa? Graf laju masa bermaksud semakin lama semakin laju, semakin lama semakin laju, semakin lama semakin laju. Sampai sini yang mendatar ni, maksudnya dia mengekalkan kelajuan dia. Laju dia maintain saja. Dia maintain kelajuan dia sampai sini, dia laju balik. Semakin lama semakin laju, semakin lama semakin laju, semakin lama semakin laju. Itu maksud graf laju masa. Soalan yang A, dia kata, nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam ialah apa yang saya cakap tadi. Maksudnya dia maintain kelajuan dia. Dekat mana dia maintain kelajuan dia tadi? Dekat sini, yang mendatar ni, yang melintang ni. Kalau dia tanya berapakah laju, jawapannya ialah 15. Tetapi dia tanya masa. Kalau dia tanya masa, maksudnya kita tengok sinilah. Ini kan masa, ini ialah laju. So kalau dia tanya masa, kita tengok masa. Di antara sini dan sini, berapa beza dia? 30 tolak 10. Kita akan dapat 20 saat. Mudah saja. Untuk soalan A, 30 tolak 20. Okey, silap 30 tolak dengan 10. Kita dapat 20 saat. Okey. Untuk soalan B. Soalan B, dia kata hitungkan kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju ni, kalau nak kira, laju per dengan masa. Bagi zarah dalam tempoh 5 saat yang pertama. Unit ni jangan risaukan sangat. Kita tengok bagi zarah dalam tempoh 5 saat yang pertama. 5 saat yang pertama bermaksud kita kira daripada awal. 5 saat yang pertama. Tengok tak ada pun nombor 5 dekat sini. Yang ada ialah 10. Kalau 5, dia dekat kawasan ni dah 5. Kan? Kawasan ni. Sini kita tak tahu. Sini pun kita tak tahu dekat mana betul-betul 5. Tetapi kita kena faham, untuk mengira kadar perubahan laju ni sebenarnya sama macam kita nak mengira kecerunan. Kecerunan garis ni. Kecerunan garis ni sebenarnya sama je. Kalau kita panjangkan garis ni, kecerunan dia tetap sama. Sini sampai sini sama, kecerunannya sama. Sini sampai sini pun kecerunan sama. Disebabkan kita tak ada maklumat pada 5 ni, pada 5 saat ni, jadi kita tak perlu kira yang 5 ni, kita kira yang panjang ni. Sebab kecerunan dia sama. Okey. Saya padam dulu ni. Macam saya cakap tadi, kita nak kira kecerunan dia, kita kira formula dia tadi, laju bahagi dengan masa. Yang ini ialah laju, ini ialah masa. Samalah, sebelah sini pun sama. Okey, nak buat sebelah sini boleh, sebelah sini boleh. Sebelah sini, berapa tinggi dia ni? Tinggi dia ialah 15. 15 ini ialah laju. Per dengan masa. Masa ialah 10. Ini laju, ini ialah masa. Laju bahagi dengan masa. Ini perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. So kita dapat 15 per dengan 10. Kita akan dapat 1.5. Okey, untuk soalan C. Saya padam dulu yang ni, takut nanti pening. Soalan C dia kata hitung nilai T. T ni. Kita tak tahu nilai T. Jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh T saat ialah 775. Dalam tempoh T saat tu maksudnya daripada awal sampai habis lah. Sebab T tu yang last sekali. Semua sekali jarak dia ialah 775. Kalau kita tengok graf ini ialah graf laju masa.
kita tak ada maklumat tentang jarak. Jarak, kalau nak kira jarak, kita kena kira luas di bawah graf. Luas di bawah graf bermaksud graf kita ni, yang ni kan, maksudnya ni bentuk apa ni? Ni bentuk segitiga. Ini bentuk segi empat. Yang ini bentuk trapezium. Kita ada 3 bentuk yang berbeza. Kita kena kira setiap satu tu. Okey, saya mulakan dulu dengan yang awal ni. Yang awal ni segitiga. Berapa tinggi segitiga ni? 15. Dia punya tapak dia 10. Kalau kita terus kira, nak luas segitiga 1/2 darab tapak 10 darab tinggi 15 sama dengan, kita tekan kalkulator, 1/2 darab 10 darab 15. Kita dapat 75. Ini ialah jarak untuk yang awal ni, yang segitiga ni. Itu yang pertama. Yang kedua, segi empat pula. Segi empat ni tinggi dia berapa? Yang ni. Ni kita fokus segi empat ni je. Tinggi dia ialah 15. Dia punya tapak dia ni 30 tolak 10, kita dapat 20. 20 darab 15. Tapak darab dengan tinggi, kita akan dapat 300. Ini ialah 300. Sekarang kita tengok yang last sekali, iaitu trapezium. Trapezium ni, okey, saya lukis kat sini. Berapa tinggi trapezium ni? Daripada atas sampai bawah 25. Ni semua 25. Yang pendek ni, yang pendek ni 15. Yang ini, dia punya tapak dia. Tapak dia ialah T tolak 30. T ni kita tak tahu. T tolak 30. Macam mana kita nak kira luas trapezium? Nak kira luas trapezium, 1/2 darab bracket yang pendek ni tambah yang panjang ni, 15 tambah 20 darab dengan tapak T tolak 30. T tolak 30 sama dengan 1/2 darab, ni berapa dapat ni? 15 tambah 20. Oh, silap Ini ialah 25. 15 tambah 25, kita akan dapat 40 darab T tolak 30 sama dengan 1/2. Okey, saya padam dulu. 1/2 darab 40, kita akan dapat 20. Ini selesai. 1/2 darab 40 dapat 20. Darab dengan T tolak 30 sama dengan 20 darab T, kita akan dapat 20T. Tolak 20 darab 30, kita akan dapat 600. Ini ialah luas untuk trapezium. 20T tolak 600. Okey. Apa yang dia cakap ialah, kalau kita tambah semua ni, 1, 2, 3 ni, kita akan dapat 775. Kita akan dapat 775 ya. Okey. Jadi saya bulatkan yang ni, takut nanti kita ada 3 benda ni. Kalau tambah 3 ni, kita akan dapat 775. 775 tu datang daripada soalan. Okey. 75 tambah 75 tambah 300 tambah 20T tolak 600 sama dengan 775. 75 tambah 300 tolak 600. Kita buat terus. 75 tambah 300 tolak 600. Jadi apa?
75 tambah 300 tolak 600. Saya dapat negatif 225. Okey. Negatif 225 tambah ini semua selesai. Dia jadi negatif 225. Tambah 20T sama dengan 775. So, 20T sama dengan 775. Yang ini kita pindahkan ke belakang. Dia akan jadi, ini tolak 225. Negatif 225. Bila pindah jadi tambah 225. 20T sama dengan, yang ini kalau kita tak tahu, kita tekan kalkulator. 775 tambah 225 sama dengan 1000. Sama dengan 1000. Jadi T sama dengan 1000 per dengan 20 turun bawah. T sama dengan 1000 bagi 20, kita akan dapat 50. Jadi nilai T yang kita cari ialah 50. Katakanlah saya kira-kira saya dapat T ni 28. Kita dapat 28. Logik tak? Kenapa tak logik? Sebab 28 ni sepatutnya dekat ke sini. So sepatutnya nilai saya mestilah lebih daripada 30. Kalau kurang daripada 30, tak logik. Kita sendiri tahu kita silap. Kita kena carilah balik mana kita silap. Tapi dalam kes ni, jawapan kita ialah 50, which memang logik pun kerana lebih daripada 30.